Berapa lama anda nak pelanggan anda setia membeli daripada anda setiap bulan? Dalam video ni, saya nak tunjuk pada anda macam mana step by step anda boleh mulakan bisnes online dan jana pendapatan lumayan dan juga dalam masa yang cepat. Ini adalah cara yang saya gunakan untuk saya set up bisnes saya bermula daripada tahun 2013 dan saya juga bantu bisnes partner yang join saya untuk mereka jana pendapatan 4 angka sebulan yang konsisten. Jadi jika anda sedang mencari cara ataupun sedang mencari bisnes online yang boleh bagi anda income lumayan, video ni untuk anda. Saya Amin Kamarudin dari Business Ultimate dan saya membantu ramai peniaga untuk bina pendapatan dengan modal yang rendah tetapi income yang lumayan dan berterusan. Kalau anda first time tengok video ni, pastikan anda klik butang subscribe dan klik butang notification untuk anda lihat banyak lagi video-video yang akan datang yang saya akan kongsikan untuk anda buat lebih banyak duit. Jadi, kita terus pergi kepada poin yang pertama. Poin yang pertama, saya akan share sikit berkaitan juga dengan diri saya, bagaimana saya bermula dulu dan anda boleh ambil sebagai pengajaran. Yang pertama, bila anda nak mulakan bisnes online, benda yang pertama ialah anda kena set goal. Anda kena set target dulu. Berapa income yang anda nak buat? 500. Kalau student mungkin 500. Atau kalau anda bekerja nak lebih, nak 2,000, 3,000, 5,000, 10,000. Kena set target dulu. Kemudian, bila anda nak capai benda tu? Bila anda mencari, sebab bila tu akan menentukan cara dan strategi yang anda perlu guna untuk anda dapatkan income yang anda nak. Mungkin anda nak dalam masa 3 bulan lagi, anda nak dalam masa setahun lagi, itu terpulang kepada masing-masing. Dan kenapa? Ini yang penting. Kenapa anda nak pendapatan tu? Income itu nak digunakan untuk apa? Sebab duit, ada banyak fisifu yang berkata yang duit adalah motivasi kering. Duit adalah motivasi kering. Tetapi kalau betul-betul kita nak motivate diri kita, kita kena tahu duit tu kita nak gunakan untuk apa. Ada orang sebab nak duit tu sebab dia dah rasa sangat-sangat seksa dengan kereta dia yang kecil. Contohnya saya dulu, kereta saya kecil dan bukan kecil, kereta agak okey, tetapi anak ramai. Anak saya 4 orang dah semakin membesar. Jadi kereta sedan dah jadi macam tin sardin. Bila saya travel jauh, saya train tim saya jumpa business partner saya di tempat lain. So anak-anak kadang-kadang terpaksa tidur di bawah sebab 2 orang dah tidur kat atas baring, seorang kat bawah dan seorang kat depan dengan mak. Jadi itu adalah salah satu push factor kenapa saya perlu bina bisnes online dan saya perlu capai income yang saya nak capai dulu. Kalau anda tidak ada why, anda tidak tahu kenapa anda nak duit tu, jadi anda akan senang putus asa. Ramai orang buat bisnes cakap nak buat macam-macam, tapi bila dia start jumpa cabaran sikit sebab dia tak faham kenapa dia nak buat bisnes tu, jadi dia berhenti. Bukan sekerat jalan, tak sampai sekerat pun lagi, baru nak start dah berhenti. So kita tak nak benda tu. Yang kedua ialah anda kena pilih produk yang betul. Kena pilih produk yang betul sebab produk memainkan peranan yang sangat penting untuk anda dapatkan duit. Kalau produk tidak boleh dijual, anda tidak ada duit. Betul? Kalau produk itu tak bagus, pelanggan anda hanya akan beli sekali saja. Walaupun anda buat promosi apa-apa hebat sekalipun, kalau produk tu tidak berkesan, anda hanya boleh jual sekali kepada dia dan dia sudah tidak percayakan produk itu lagi. Jadi saya suka untuk kongsi macam mana beberapa kriteria saya memilih produk. Sebelum saya serius buat bisnes yang saya buat sekarang, saya dah buat beberapa bisnes dan bisnes tu pun bukan tak boleh buat duit, boleh buat duit. Tetapi income dia, duit dia tak bertahan lama. Saya pasti anda pun sendiri ramai yang ada pengalaman yang sama. Buat income seronok, boleh buat jualan ribu-ribu, puluh ribu, tetapi income tak bertahan lama. Ada yang mungkin bertahan 2 tahun, 3 tahun. Lepas tu business down, orang dah tak nak beli produk dan anda kena set up bisnes baru. Saya duduk dalam bisnes ni sejak 2013 lagi. Sehingga video ni saya rekod, ini dah masuk hampir tahun ke-8 saya buat bisnes ni. Dan saya jarang-jarang jumpa orang yang boleh stay pada bisnes yang sama, income yang semakin meningkat selama hampir 8 tahun, income semakin naik, bisnes semakin besar, bisnes partner, bisnes agent semakin ramai, permintaan semakin naik, bertahan selama 8 tahun. Susah saya nak jumpa orang yang macam tu. Jadi kalau anda jumpa,
Okey, tahniah anda jumpa lah. Okey, so saya nak kongsi tip. Apakah 3 cara untuk anda pilih produk yang bagus? Pertama, di sebalik produk, anda kena cek syarikatnya. Siapa yang keluarkan produk? Anda kena cek adakah syarikat itu cukup committed nak hasilkan produk, bukan sekadar nak duit. Tetapi produk ataupun falsafah syarikat tu mesti lebih daripada duit. Contohnya dalam bisnes yang saya buat, falsafah syarikat tu nak bantu manusia untuk sihat, tanpa menggunakan dadah, tanpa ubat lah, menggunakan bahan semula jadi dan sihat tanpa menggunakan dadah. Itu yang pertama. Yang kedua, nak bantu manusia capai impian. Macam mana syarikat nak bantu pengedar ataupun ejen jadi kaya kalau produk tak bagus? Itu salah satu benda yang penting. Jadi untuk produk tu bagus, syarikat tu mesti ada prinsip yang betul, iaitu bukan semata-mata duit, tetapi untuk bantu orang capai impian. Capai impian memerlukan duit, betul tak? Itu yang pertama. Berapa lama syarikat tu dah bertahan? Berapa kos yang syarikat tu berani labur? Apakah komitmen syarikat? Ada lab tak? Ada saintis tak? Kalau produk kesihatan, ada medical journal tak? Kuat tak? Siapa di sebalik penghasilan produk? Adakah saintis-saintis biasa ataupun saintis-saintis yang memang orang kata memang yang bertaraf dunia? Jadi itu adalah kriteria yang saya pilih dalam bab memilih syarikat untuk produk saya. Yang kedua, kualiti. Anda nak tahu kalau produk tu tak kualiti, memang penat kita. Kita penat nak tolak produk tu. Saya dalam bab produk ni, saya suka panggil produk ni produk yang boleh support kita. Apa maksud produk yang boleh support kita? Maksudnya, bila kita jual produk tu dekat orang ambil produk tu, orang gunakan produk tu dan mereka berpuas hati. Dia akan cakap terima kasih kepada kita sebab kita kenalkan produk tu pada dia. Kemudian, bila dia berpuas hati, apa yang jadi? Produk tu, saya lupa nak bagi tahu. Produk tu, dia selalu habis. Dalam bab produk dia mesti consumable. Produk yang selalu habis. Kalau produk tu tak habis-habis 5 tahun, bila masa kita nak dapat duit lagi daripada dia? Daripada pelanggan. Betul tak? Bila produk tu habis dan produk tu bagi kesan, dia akan datang balik dan beli balik daripada kita. Kualiti. Kemudian, antara kriteria juga produk yang berkualiti pada saya ialah produk tu digunakan oleh orang yang high performance. Apa maksud high performance? Bukan orang biasa-biasa sahaja. Kita orang biasa, betul tak? Kita gunakan produk, macam saya produk kesihatan, gunakan untuk kita sihat seharian. Itu. Tetapi, bila produk tu digunakan oleh apa? Oleh atlet. Atlet. Kenapa atlet guna? Atlet kalau produk tu tak bagus, kalau tak boleh buat dia lagi bertenaga, lagi laju lari, lagi orang kata lagi bantu dia punya kecergasan dia, maka dia tak akan guna. Jadi itu adalah hujah. Produk tu bagus. Orang yang paling menjaga makanan ialah atlet. Dan kemudian nama-nama besar. Contoh lagi, orang pendaki gunung. Pendaki gunung Everest. Siapa lagi? NASA. Orang yang pergi ke angkasa lepas, kenapa dia gunakan produk tu? Kalau dia tak boleh bantu tubuh dia untuk lebih fit, satu kapal angkasa pun dah harga berbilion-bilion. Takkanlah angkasawan tu nak makan apa saja. Tak, dia mesti sangat menjaga pemakanan. Pada saya ini adalah bukti produk yang saya pasarkan, yang saya supply, yang saya niagakan dan saya bagi kepada ejen-ejen saya juga untuk buat. Ini adalah produk terbaik. Jadi itu salah satu kriteria kualiti dalam saya memilih produk. Sebab saya check dulu benda-benda ni. Baru saya decide untuk buat bisnes online tu betul-betul. Yang ketiga ialah legacy. Berapa lama anda nak pelanggan anda stay dengan anda? Ni soalan yang serius tau. Senyum tapi serius. Berapa lama anda nak pelanggan anda setia membeli daripada anda setiap bulan? Kalau ikut saya, sampai bergenerasi-generasi, selama-lama je lah. Kalau mak dia makan, ayah dia makan, katalah makan untuk masalah apa-apa, kolesterol ke, stres ke, ataupun apa-apa masalah kecergasan ataupun kesihatan, bila dia ada anak dia akan bagi anak dia juga, anak pun maintain. Lepas anak makan, anak dah besar, lepas tu bagi balik dekat cucu. Kita nak macam tu. Saya nak pelanggan saya bertahan sampai bila-bila. Sebab bila saya buat pemasaran sekali, saya buat close sale sekali, saya buat usaha, macam-macam usaha untuk pasarkan produk tu, bila pelanggan datang, saya nak boleh pegang pelanggan tu dalam tempoh masa yang sangat lama. Kalau anda tak boleh nak jawab soalan ini, mungkin benda ni masih tak menjadi kriteria kepada pemilihan bisnes anda.
Produk yang saya jual, produk yang saya jual yang saya boleh bertahan hampir 8 tahun, dan saya percaya boleh bertahan sampai berpuluh-puluh tahun lagi. Produk ni mengikut kajian populasi penggunaan produk ni di US. Okey, produk ni berasal di US tapi dah halal, KKM semua dah lengkap. Even kita paling patuh berbanding dengan produk-produk lain. Purata penggunaan kalau pengguna di US menggunakan 17.8 tahun. Kalau kat Malaysia, saya pernah jumpa orang yang menggunakan produk ni hampir 30 tahun. Dan saya sendiri join bisnes ni. Saya decide untuk buat bisnes ni. Salah satu eye opener, pembuka mata kepada saya nak tengok bisnes ni okey ke tak, ialah mak kepada kawan saya. Dia ada 13 orang anak. Bayangkan, daripada anak pertama sampai anak ke-13 menggunakan produk ini. Kalau 2 tahun sekali anak, maksudnya dia dah gunakan produk itu. 13 kali 2 maksudnya 26 tahun. Anda nak pelanggan untuk stay selama itu dengan anda? Saya nak. Kalau anda tak nak, itu saya happy, saya terima. Itu pandangan anda. Kalau benda ni tidak penting, pada saya ini adalah sebenarnya sangat penting. Customer retention sangat penting. Kalau tak, anda akan terpaksa cari pelanggan baru selama-lamanya hanya untuk dapat income yang sama. Kenapa tak kita dapatkan pelanggan baru untuk naikkan income? Sebab pelanggan lama stay beli dan kita dapat pelanggan baru, income kita makin naik. Okey, itu yang ketiga. Okey, kena pilih apakah channel pemasaran yang anda nak. Jadi dalam saya memilih channel pemasaran, saya fokus kepada dua jenis. Yang pertama ialah search platform. Maksudnya search engine. Channel pemasaran yang menjadi tempat carian orang yang nak menyelesaikan masalah. Contoh, bila kita nak beli kereta, kat mana kita tengok dulu? Macam saya akan tengok kereta tu di YouTube. Betul? Saya akan tengok kereta di YouTube, macam mana gambar dia, rupa dia, apa semua kan, apa review dia, dan baru saya decide untuk beli. Kedua, saya akan cari di mana? Saya akan cari di Google. So saya akan tengok website orang yang menjual kereta. Jadi ini adalah contoh search platform ataupun search engine, tempat yang orang cari. Yang kedua ialah social media. Social media ialah tempat kita berjiran tetapi di alam maya, di virtual. Ini penting juga sebab semua orang sekarang ni ada social media. So balik pada yang pertama tadi tu, dekat search platform tu, saya aktif di YouTube. Dan jumpa saya di YouTube kan. Dan saya juga aktif di Google ataupun di blogging, dan saya boleh train, saya boleh latih anda kalau anda berminat untuk belajar tentang benda-benda ni. Kemudian itu yang ketiga. Yang keempat, step yang keempat untuk anda mulakan income anda yang besar dengan bisnes online, anda kena tanamkan dalam fikiran, anda tak boleh nak menjual seorang-seorang. Boleh menjual seorang-seorang tapi income anda sangat limited. Sebab masa anda limited. Masa anda mungkin ada 2 jam sehari, 3 jam sehari kalau buat secara part time. Itu sahaja. Kalau full time sekalipun, kalau anda perempuan, anda ada anak, ada suami, banyak lagi masa nak digunakan untuk komitmen lain. Dan bayangkan dengan masa 2 jam, 3 jam, 4 jam sehari, berapa banyak sangat kita boleh buat. Kalau anda boleh jual kepada 1,000 orang pelanggan, okey, mungkin anda boleh jual pada 1,000 orang pelanggan dalam masa 6 bulan ataupun setahun. Tapi kita bercakap tentang macam mana kalau anda nak jual kepada 100,000 orang pelanggan. Macam mana kita nak cari masa? Tak boleh. Jadi apa yang saya buat ialah saya kembangkan bisnes saya rekrut agent dan saya bantu orang buat duit. Bukan sekadar saya buat duit. Bila orang ramai yang buat duit melalui kita, mereka boleh jual produk yang tinggi repeat order, produk yang berkesan, produk yang pelanggan puas hati, pelanggan mereka setia dengan mereka, jadi mereka dapat income 4 angka sebulan, 5 angka sebulan, dan mereka akan terus memberi komisen kepada anda. Dan dia tidak dia tidak terhad kepada itu saja. Sistem bisnes yang saya buat ni, walaupun anda sebagai orang yang kemudian join berbanding saya, kalau anda usaha lebih banyak, anda boleh dapat income lebih daripada saya. Anda boleh dapat income lebih daripada, itulah salah satu kelebihan bisnes yang saya buat ni. Jadi apakah bisnes yang saya nak showkan kepada anda ni? Inilah salah satu bisnes kita panggil people franchise. People franchise ni
bukan macam franchise biasa. Franchise biasa macam Petronas, McDonald, kita memerlukan ratusan ribu ataupun juta ringgit untuk kita buka benda tu. Apa bestnya people franchise ni, dia dah ada sistem. Macam franchise luar juga, dia ada sistem. Dia dah ada sistem online, step by step. Nak buat apa, nak capai income 5,000, nak capai income 10,000, 30,000, semua sudah ada cara dan strategi. You just follow sahaja. Jadi bisnes ini mungkin anda dah pernah dengar dan mungkin anda pernah makan produk ini. Ini adalah produk daripada Shaklee Corporation. Ramai orang tahu Shaklee sebagai suplemen saja. Tak. Produk Shaklee digunakan lebih daripada 20 tahun oleh orang yang menggunakan produk ni di Malaysia. Jadi orang ramai tak tahu Shaklee boleh buat duit, tapi saya beritahu anda, Shaklee boleh buat duit dan anda bernasib baik untuk tahu benda ni. Kalau anda first time tahu benda ni, anda sangat bernasib baik. Tetapi kena ada cara dan mentoring je. Itu yang saya sediakan. Itu yang saya sediakan dalam kumpulan. Jadi kalau anda sedang mencari bisnes, tengah nak cari bisnes yang orang stay lama, persaingan, mana-mana bisnes ada persaingan. Dia tak ada bisnes yang jumpa tak ada persaingan. Semua. Jadi isunya bukan persaingan. Isunya ialah macam mana kita buat bisnes ni. Malaysia ada 30 juta. Malaysia ada 30 juta rakyat dan pengedar aktif Shaklee dekat Malaysia sekarang ini hanyalah dalam 2,500 orang yang aktif betul-betul. Yang lain hangat-hangat hati ayam. Hangat-hangat hati ayam maksudnya anytime anda boleh potong dia. Tapi bukan saya nak tunjuk yang bisnes Shaklee ni senang, tetapi sistem bisnes ni sangat ringkas. Kenapa? Kalau anda boleh latih lebih kurang 13 orang, ejen bisnes untuk jana pendapatan 2,000 sebulan, itu adalah pangkat paling rendah. Income level paling rendah dalam 7 level yang ada dalam bisnes Shaklee ni. Income permulaan anda ialah 22,000 sebulan. Memang nampak besar, nampak simple, tetapi kita ada step by step macam mana nak bantu anda untuk jana pendapatan macam tu. Jadi kalau ada soalan, boleh komenkan di bahagian bahagian komen. Kalau anda nak hubungi saya, anda boleh klik link di bahagian description dan saya akan sharekan tentang peluang ini pada anda. Terima kasih, itu saja.